Okay, so hari ni kita akan masuk topik persamaan linear. Okay, yang mana ini adalah topik 6 dalam tingkatan 1 lah. Okay, jadi persamaan linear dia ada dua sebenarnya. Dia ada dalam satu pun boleh ubah dan satu lagi dalam dua pun boleh ubah. Okay, tapi hari ni kita akan kenal pasti apa yang dimaksudkan dengan satu pun boleh ubah dan dua pun boleh ubah. Okey kelas, kalau awak tengok betul-betul, okey, kita tengok pada penerokaan 1, okey. So dia kata mengenal ungkapan dan persamaan algebra. Okey, perhatikan ayat matematik yang ditulis pada kad dalam raja di bawah. Yang pertama dia bagi 7H tambah 2. Okey. So dekat sini kita kena kenal pasti. Okey, adakah dia ini dimasukkan dalam kategori persamaan linear dalam satu pun boleh ubah atau dua pun boleh ubah? Okey, sebelum untuk kita kenal pasti dia dalam satu pun boleh ubah atau tidak, so kita kena faham dulu apa yang dimaksudkan dengan konsep persamaan linear. Konsep persamaan linear adalah, okey, di mana dalam satu persamaan itu dia hanya mempunyai kuasa tertinggi satu. Okey, so kita tengok kat sini . So kalau saya ada 7H tambah 2. Okey. So sekarang kita punya pun boleh ubah adalah H, okey. Okay. Bila H sebagai pemboleh ubah, kita tengok kuasa tertinggi pada H adalah bila tak tulis maksudnya 1. Okay. So bila 7H, okay, dia adalah kuasa 1, maka dia adalah persamaan linear. Okay. Tapi macam mana pula kalau dia bagi 7K kuasa 2 tambah 6? Okay. So tengok pemboleh ubah kita kat sini adalah huruf K. Okay. Tapi kuasa tertingginya adalah 2. Maka dia bukan persamaan linear. Okay. Ini adalah satu-satunya orang kata bentuknya lah. Okay. So kita tengok lagi macam mana contoh. Adakah dia persamaan linear atau tidak? Okay. Kita ambil contoh. Y per 2 tambah 6. Okey. Adakah apakah dia punya pemboleh ubah? Okey, Y. Y adalah pemboleh ubah. Apa kuasa tertinggi bagi Y? 1. Tapi dia dalam bentuk dalam bentuk pecahan. Okey, adakah dia sebagai persamaan linear? Ya, dia dikira sebagai persamaan linear. Namun kalau 2 per Y tambah 6, okey, adakah dia persamaan linear? Okey, bukan. Dia bukan persamaan linear. Sebab apa? Sebabnya ni adalah di bawah. Dia bermaksud 1 per Y. 1 per Y walaupun kuasa tertingginya 1, tapi bila dia duduk dekat bawah, sebenarnya kuasanya adalah negatif. Okay, jadi dia bukan persamaan linear. Okay, so daripada kita tengok balik pada soalan, so kita tengok 7H tambah 2. Okay, so pemboleh ubah kita adalah H. Maka dia adalah persamaan linear. Okay, so X tambah 5 sama dengan 8. Sama juga, X adalah kita punya pemboleh ubah. Maka dia adalah persamaan linear. Y per 2 tolak 10 sama dengan 1. Adakah dia persamaan linear? Ya, sebab Y-nya di atas, bukan di bawah. Okay, so K kuasa 2 tambah 1 sama dengan 6. Bukan persamaan linear sebabnya kuasanya adalah 2. 6P tambah 4Q sama dengan 9. Okay, dekat sini kita ada dua pemboleh ubah. P dan Q. Tapi adakah dia persamaan linear? Ya. Kenapa? Sebab kuasa tertinggi bagi setiap pemboleh ubah adalah 1. Walaupun dia ada dua pemboleh ubah, tapi dia adalah persamaan linear. Okey. So kita tengok. X tolak 2Y per 3 sama dengan 7. Ini pun sama. Okey. Ini adalah persamaan linear. Okay, sebab 2Y kuasa tertingginya 1. Tapi Y kita ke atas, bukan dekat bawah. So, dia adalah persamaan linear. So, 3N tambah 1 sama dengan 6N. Masih persamaan linear. 5A kuasa 3 tolak 4. Bukan persamaan linear. Sebab kuasa tertinggi bagi A adalah 3. 3H tolak 1 sama dengan 5K. Masih persamaan linear. X tambah 2X. Masih persamaan linear. Okay, sekejap. X tambah 2X. Sekejap saya nak double check. Nanti kalau salah pula. Okay. Okay kelas. So seterusnya kita tengok kat sini. Yang ni. Tadi kalau kita perasan, okay, topik kita hari ni adalah dalam satu pemboleh ubah.
Okey, kalau awak tengok dekat muka surat yang seterusnya, muka surat 125, okey, dikategorikan yang ke-6 ini adalah di dalam satu pemboleh ubah. Kenapa? Sebab kita punya pemboleh ubah ada satu saja. Kita ada X, Y, okey. Lepas tu kita ada tengok kat bawah ni. Yang bawah ni. Kita ada X, kita ada Y, kita ada N. Okey, maka dia adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Tapi kalau kita ada contoh macam P dan Q, dia adalah persamaan linear juga sebenarnya. Tapi dia dalam dua pemboleh ubah. Okay? Dia bukan satu pemboleh ubah. Okey kelas. Seterusnya. Dalam perkataan persamaan linear, maksudnya dia tulis dekat atas tu sama. Okay? Persamaan linear. So bentuk dia mesti datang dengan macam ni So 7A tambah 2 sama dengan 4. Okay? Dia mesti datang dengan yang pertama, satu pemboleh ubah. Yang kedua, kuasa tertingginya 1. Yang ketiga, dia mesti datang dengan ada sama dengan. Okey, kalau dia tak ada sama dengan, dia tidak dikira sebagai satu kesamaan atau persamaan lah. Maka dia perlu ada sama dengan ini untuk menyatakan dia adalah satu persamaan linear. Okay. So kita tengok dekat sini. Terangkan sama ada persamaan yang berikut ialah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah atau bukan. So yang pertama adalah ya. Ya sebab dia adalah satu pemboleh ubah dan kuasa bagi X adalah 1. Ingat bila kita tak tulis pada X itu 1, maka dia memang membawa nilai kuasa 1. Okey, P tolak 4Q sama dengan 6. Bukan, okey, sebabnya dia ada dua pemboleh ubah. So tengok betul tak? Bukan sebab ada dua pemboleh ubah macam tu. So, K, kita ada, walaupun K kita ada 2, okay, tapi dia membawa nilai pemboleh ubah itu 1 saja. So, kita masih dikira sebagai persamaan linear. Y kuasa 2 tambah 3Y sama dengan 1. Bukan, okay, sebabnya Y kuasa tertinggi adalah 2. Okay, so dekat sini, itu adalah macam mana cara-cara kita nak kenal pasti yang mana persamaan tu linear dalam satu pemboleh ubah atau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah atau dia bukan langsung persamaan linear. Okey, seterusnya macam mana kita nak bentuk persamaan linear berdasarkan situasi yang dia bagi. Okey, ini adalah satu kemahiran lah. So, bila awak nak buat, awak kena kenal pasti. Yang mana daripada ayat tu kita kena tahu. Yang mana nak kena guna tolak, yang mana nak kena guna tambah, yang mana nak guna positif, negatif dan sebagainya. Okey, so kita tengok pada contoh 2. Dia kata bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. So, satu contoh. Okey, dia kata satu nombor ditolak dengan 8, bakinya adalah nombor. Okey, kelas awak kena tahu. Okey, bila dia kata satu nombor, okey, kita boleh wakilkan satu nombor itu dengan X. Sebab apa? Sebab dia tak menyatakan nombor itu apa. Okey, bila dia tulis sebagai X, itu maksudnya dia mewakili sesuatu. Itu adalah fungsi, okey, bagi pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni apa-apa huruf lah. A, B, C, D dan sebagainya. Okey, cikgu saya tak nak buat X, saya nak buat C. Boleh? C tolak 8 sama dengan 2. Masih sama, okey. Kenapa tolak? Sebab dia kata ditolak. So, tolak dengan 8. 8. Bakinya adalah 2. So, 2. Itu adalah cara membentuk, okey, persamaan linear. Okey, seterusnya dia kata, Pak Chin membeli 5 batang pen dengan harga Y sen. Okey, dia beli pen 5 batang. Tapi dia tak tahu harga sebatang tu berapa. So, bila kita tak tahu, kita wakilkan dengan suatu huruf. So, dekat sini diwakilkan dengan Y. Okay. Dan sebuah buku tulis berharga RM3. So, perlu ke dia buat RM3 itu sebagai huruf? Okay, tak perlu. Sebab dia cuma beli satu buku. So, satu buku RM3 lah. So, jumlah wang yang dia bayar adalah sebanyak RM7. Okay. Tapi kalau awak tengok dekat jalan kerja, dijadikan sebagai ratus. Okay. Sebabnya, kita nak kenal pasti dia dalam bentuk sen. Okay. Kenapa kita kena tukar sen? Sebab dekat Y ini nilai dia sen. Kalau kita pakai kat sini ringgit, yang sini ringgit, yang ni sen, okay, dia tak samalah. So, kita punya pembentukan persamaan adalah salah. So, kita kena samakan unit dia dulu untuk sama. Okay. So, untuk hari ni, kerja rumah awak adalah yang pertama, latih diri 6.1B, soalan nombor 1 dan soalan nombor 2.